Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan rahmat, anugerah dan kurnia-Nya kepada kita. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat ke atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia di atas sunnahnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, pada pagi ini dapat kita sambung kuliah kita, dan insya-Allah kita akan mula baca dari ayat 201. Semalam kita dah baca dah. Hari ni kita ulang balik lah biar boleh banyak sikit nak berhabis surah Al-A'raf ini insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina ittaqaw idza massahum ta'ifun minasy syaitani تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semalam kita dah baca ayat ni, ayat yang ke 201 ni, yang menyebutkan tentang sifat orang-orang yang bertakwa. Di mana orang-orang yang bertakwa ni, apabila mereka disentuh oleh sesuatu hasutan dari syaitan. Hasutan daripada syaitan ni ada banyak tafsiran dia. Kita dah sebut semalam. Ada yang menafsirkan marah, mana syaitan hasut tu jadi marah. Ada yang tafsir sebab ada yang tafsir dirasuk syaitan. Ada yang tafsir dihasut untuk berbuat dosa atau digoda untuk buat dosa. Dan ada yang mentafsir apabila dihasut tu maknanya apabila orang tu berbuat dosa, melakukan dosa. Yang tadi hasut saja, yang ni
melakukan dosa. Kerana orang yang buat dosa tu adalah termasuk dari hasutan syaitan. Jadi sifat orang mukmin dalam semua keadaan tu sebenarnya boleh terima berlaku. Yang penting apabila dia terkena gangguan syaitan, sama ada gangguan dari sudut marah, tak boleh nak fikir, atau gangguan dari sudut kerasukan, atau gangguan dari sudut digoda nak buat dosa, atau diganggu sehingga melakukan dosa, maka sifat mereka tazakkaru, mereka cepat ingat. Tazakkaru, mereka ingat. Ingat kepada siapa ni? Ingat kepada Allah. Dari sudut mana ingat kepada Allah? Ingat kepada balasan dari Allah, ingat kepada hukuman Allah, ingat kepada janji Allah dengan api neraka, dan ingat kepada balasan Allah kepada orang yang bertaubat, ganjaran syurga dan seumpama dengannya. Jadi sifat orang mukmin ni bila dia buat salah, dia cepat beringat. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Lepas dia ingat tu, maka dia pun kembali istiqamah, kembali ke landasan yang benar. Ini sifat orang mukmin. Daripada ayat ni kita faham beberapa faedah yang semalam kita tak sempat sebut. Yang pertama, sifat orang mukmin ni memang dia ni buat salah. Ayat ini tidak menunjukkan bahawa orang mukmin ni maksum. Manakala dia ni tiba-tiba dia beriman, dia berusaha jaga amal soleh dia, kemudian dia buat salah, maknanya itu masih lagi normal sebagai seorang mukmin. Jangan kata bila dia ni balik haji tu jadi malaikat. Ni tak haji ni dia tak buat dosa ni. Dah. Hak haji banyak kali pun buat dosa juga. Itu sifat manusia, lemahnya kita. Jadi kenapa dia buat dosa tu? Kerana syaitan tidak pernah berehat daripada menggoda dia. Jadi perseteruan antara orang yang beriman dengan syaitan ni perseteruan sepanjang hayat. Dia akan berusaha menyesatkan orang yang beriman, walau siapa pun dia. Orang biasa, tok lebah, tok haji, tok guru, semua termasuk berlaku. Maknanya dia tak pernah rehat daripada menyesatkan manusia. Kita baca di awal surah Al-A'raf, Allah Ta'ala dah sebut tentang janji syaitan. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Waktu malaikat atau waktu Allah Ta'ala ambil perjanjian dengan syaitan, ayat nombor berapa? Surah Al-A'raf ni ayat nombor 16, 17. Ayat nombor 16 dan juga 17 surah Al-A'raf ni. Kan iblis dah ambil satu perjanjian dengan Allah. Aku akan datang kepada manusia anak Adam ni daripada depan,
daripada belakang, daripada kiri, daripada kanan. Tujuan dia apa? Untuk menyesatkan manusia. La ughwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan mereka semua. Jadi tidak ada yang terlepas daripada gangguan syaitan. Tidak orang biasa, tidak juga orang berilmu. Orang yang tok lebah, tok haji, tok guru, senantiasa bersifat sampai mati. Cumanya orang beriman ni macam tak adil lah. Faedah yang kita ketiga daripada ayat ini ialah sifat orang yang beriman ialah bersegera taubat. Kemudian setelah dia taubat, dia istiqamah. Dia istiqamah. Jadi boleh jadi tak seorang yang beriman dan bertakwa tu dia berulang-ulang melakukan dosa dan kesalahan? Jawapan dia juga boleh jadi. Boleh jadi. Cuma sifat dia ialah senantiasa ingat dan bertaubat. Tadhakkaru, dia teringat. Fa idzahum mubsirun. Bila dia teringat, dia usaha untuk membetulkan diri dia. Dia cuba untuk istiqamah. Kemudian jalan 2-3 langkah, rebah lagi, bangkit semula. Jalan 2-3 langkah, rebah lagi, tersungkur di bawah godaan syaitan. Tapi dia bangkit lagi. Dia ingat. Kenapa dia ingat? Kerana dia tahu rahmat Allah tu sangat luas. Kerana dia tahu keampunan Allah itu sangat luas. Jadi dia senantiasa minta petunjuk dari Allah supaya Allah tetapkan hati dia di atas keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Itu sifat orang beriman kepada Allah. Bukan makna dia tak buat salah, tapi setiap kali dia buat salah, dia ingat dan bertaubat. Malah Allah Azza wa Jalla suka mengampunkan. Dalam hadis menyebut tentang sifat orang yang mana senantiasa melakukan kesalahan. Sehingga dalam hadis riwayat Abu Dzar radhiyallahu anhu, hingga Abu Dzar tanya, wa in zana wa in sariq, walaupun dia zina, walaupun dia curi, boleh masuk syurga lagi. Wa in zana wa in sariq, boleh masuk syurga walaupun dia berzina, walaupun dia berzina, walaupun dia bercuri. Pasal apa? Sebab sifat orang beriman kepada Allah, nombor satu, iman dia yang maha. Yang kedua, apabila dia melakukan kesalahan, dia bertaubat kepada Allah. Jadi orang yang buat dosa boleh masuk syurga, boleh masuk syurga, tapi dengan syarat dia mesti diiringi dengan taubat. Dan sebelum daripada tu dia didahului oleh tauhid kepada Allah. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berdasarkan kefahaman kita lah terhadap ayat-ayat Quran dan juga hadis-hadis yang ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Adapun saudara-saudara syaitan, pengikut-pengikut syaitan, hak lain daripada tu orang mukmin. Orang lain, orang mukmin tak diselamatkan. Saudara-saudara syaitan, yakni orang yang ikut jejak langkah syaitan, pengikut dia. Yamuddunahum fil ghayyi, maka syaitan itu akan bantu mereka dalam melakukan kesesatan. Maka bertambah-tambahlah kesesatan mereka. Syaitan sapak pula. Syaitan tolong dia. No. Kita kata kenapalah orang nak buat jahat ni, mudah-mudah je dia boleh buat. Tak ada rasa susah hati, tak ada apa, macam smooth dia buat jahat. Orang yang beriman nak buat baik, dia punya halangan macam-macam. Jawapan dia, kerana syaitan ganggu orang yang beriman dan syaitan bantu orang-orang yang tidak beriman. Okey. Bila syaitan bantu dia, tengok ayat Quran Allah Taala kata, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi.
Saudara-saudara dia, syaitan ni bantu. Dia bantu. Cara mana dia bantu? Tu macam-macam lah. Dia permudahkan. Sampai kadang-kadang kita kata orang jahat ni macam ada synchronization antara dia dengan orang-orang jahat yang lain. Macam ada pakak-pakak aja, membawa kepada natijah yang sama. Islam ni banyak musuh. Musuh dia ni, Islam satu, musuh dia ramai. Tapi musuh-musuh Islam tu macam ada yang menyusun gerakan mereka, sehingga gerakan mereka tu nampak tersusun, padahal dia tak pakak pun. Pasal apa? Ada yang bantu dia. Ada yang bantu dia. Cuma kita ni kena ingat satu benda. Sebesar mana pun perancangan syaitan, maka perancangan Allah lebih besar. Sebab itu Allah Azza wa Jalla menyelamatkan orang-orang yang beriman daripada tipu daya iblis. Kita berlindung dengan Allah, baca bismillah, kemudian tawakkaltu ala Allah, kemudian kita mintalah pertolongan dan taufik dari Allah. Di saat itu Allah bantu kita, dan bila Allah bantu, maka tidak ada lagi yang boleh menyesatkan. Innahu laisa lahu sultanun 'ala alladhin innahu laisa lahu sultanun 'ala alladhina yatawallawna walladhina hum bihi musyrikun. Ayat surah Al-Hijr. Lupa dah ayat tu, tak mari. Tapi nak sebutnya, inna ibadi laisa laka 'alaihim sultan. Allah Ta'ala kata, hamba-hamba aku syaitan kamu tak boleh nak ganggu. Syaitan kamu tak boleh ganggu hamba-hamba aku. Itu antara syarat yang Allah Ta'ala kemukakan kepada iblis. Jadi sebab itu, sebesar mana pun perancangan iblis, kita kena tahu bahawa Allah tu maha berkuasa. Jadi berlindunglah dengan Allah daripada gangguan syaitan. Berlindung dengan Allah daripada gangguan syaitan. Sebab itu Allah Ta'ala kata, nanti lepas daripada ni kita diperintahkan supaya, atau sebelum daripada ni, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Ayat 200 tu, kalau syaitan nak ganggu, mintalah berlindung dengan Allah. Minta berlindung dengan Allah. Jadi kita juga minta berlindung dengan Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita juga boleh baca 3 qul sebagai perlindungan kita dengan Allah Azza wa Jalla dari gangguan syaitan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dan begitulah juga zikir-zikir yang lain adalah melindungi kita daripada gangguan syaitan. Kita dah sebut banyak kali dah. Itulah sunnah, adalah perisai kita daripada gangguan. Baca doa zikir pagi, zikir petang, masuk rumah, nak makan, nak tidur dengan isteri, semua tu adalah ada padanya doa-doa yang mana bila kita baca, Nabi SAW menyebut syaitan tidak boleh berkongsi dengan kita atau tidak boleh mengganggu kita dalam urusan-urusan tersebut. Baik, ayat yang seterusnya, wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu laula jatabaitaha, dan apabila engkau wahai Muhammad tidak membawa kepada mereka sesuatu ayat Al-Quran sebagaimana yang mereka kehendaki, berkatalah mereka secara mengejek, mengapa engkau tidak bersusah payah membuat sendiri akan ayat itu? Jadi bila mereka ni tiba-tiba tak ada ayat Quran datang kepada Nabi, dia kata reka lah. Laula jatabaitaha,
Kenapa kamu tidak datangkan dia dari diri kamu sendiri? Kenapa kamu tidak keluarkan dia dari diri kamu sendiri? Ini adalah cabaran dalam kedegilan mereka untuk tidak beriman dengan Al-Quran. Sedangkan kata Allah Azza wa Jalla, qul, katakanlah wahai Muhammad, innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi, sesungguhnya aku hanya menurut apa yang diwahyukan kepadaku dari Tuhanku. Hadza basairu min rabbikum, Al-Quran ini adalah panduan-panduan yang membuka hati dari Tuhan kamu dan petunjuk serta menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang beriman. Nah, jadi Quran ni bukan rekaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya Nabi hanya menyampaikan sahaja. Selama dia datang dari Allah, Nabi sampaikan kepada umatnya. Dan Quran itu menjadi panduan, petunjuk dan juga rahmat kepada orang-orang yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata lagi, wa idza quri'al Qur'an, dan apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u lah, maka dengarlah Quran, wa ansitu, diamlah, la'allakum turhamun, supaya kamu beroleh rahmat. Okey. Ayat ni adalah perintah supaya kita mengagungkan Al-Quran dan tidak menyibukkan diri dengan benda lain apabila Quran dibacakan. Tidak menyibukkan diri dengan benda lain apabila Quran dibacakan. Berkata Ibnu Jarir rahimahullah daripada Ibnu Mas'ud, dia kata, kunna yusallimu ba'duna ala ba'din fis salah. Dulu kami ni bagi salam, sebahagian kami akan sebahagian lain dalam solat. Dulu bila tengok orang solat pun, dia masuk tu dia tengok Assalamualaikum, maka orang dalam solat tu ada juga dia jawab salam. Kemudian faja al-Quran, turunlah ayat Quran ni yang menunjukkan bila kita ni baca Quran dalam solat tidak boleh bercakap. Okey. Ayat ni juga menunjukkan bukan sekadar tak boleh bercakap. Bila kata kena diam, termasuklah juga tidak boleh membaca Al-Quran semasa kita solat dengan imam, kerana itu menyanggahi perintah Allah supaya diam ini. Yang perintah Allah ni, wa idza quri'al Quran, apabila dibacakan Quran, fastami'u, kena dengar, wa ansitu, kena diam, la'allakum turhamun, supaya kamu beroleh rahmat. Maka inilah ayat ataupun yang hujjah bagi golongan Malikiyah, mazhab Imam Malik, yang menyatakan bila kita semayang belakang imam tak perlu lagi baca Al-Fatihah, kerana ada perintah supaya diam. Cuma pandangan jumhur dalam masalah ini berdasarkan dalil-dalil yang lain ni, siapa yang salat tak baca Fatihah maka salat dia batal. Kemudian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Nabi dengar ada orang baca selepas daripada dia dalam semayang dia, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, larang, jangan kamu baca melainkan Al-Fatihah. Itu ya hadis riwayat Abu Daud. Jadi nak sebutnya, jumhur ulama berpandangan
bacalah Al-Fatihah. Cuma ayat ni umum ni, wa idza quri'al Quran, apabila dibacakan Quran kena dengar, kena diam. Maknanya ayat ini merangkumi semua ayat-ayat Quran dan juga merangkumi percakapan-percakapan manusia. Tak boleh cakap dengan manusia, tak boleh baca Quran, kecuali dikhususkan satu je, itulah surah Fatihah, surah Al-Fatihah. Maka jumhur kata baca surah Fatihah. Kerana apa? Kerana itu termasuk rukun salat. Bila nak baca, biasanya baca antara Fatihah tu. Bila kita imam baca, kita jangan baca lagi Fatihah. Sebab apa kita tak baca Fatihah dengan imam? Sebab ayat ni, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u, Allah Ta'ala suruh dengar. Jadi bila Allahu Akbar, imam baca Fatihah, maka kewajipan kita dengar bacaan imam. Lepas imam waladdallin amin, barulah baca balik. Kita baca antara celah tu supaya apa? Supaya kita dapat dua-dua. Dengar Quran pun kita dapat, baca Fatihah pun kita dapat. Kemudian imam pun meneruskan pada surah pula. Andai kata imam tu pendek saja diam dia ataupun tak diam, macam mana kita nak buat? Kata Syekh bin Baz dan juga Lujnah Daimah, baca juga, tapi jangan baca lain daripada Fatihah. Baca cepat-cepat, kemudian kita diam. Kita diam. Itu pandangan jumhur lah. Tidak menafikan pandangan yang Malikiyah juga kuat sebenarnya. Ada hadis-hadis yang menyokong dia juga. Cumanya apabila kita nak ambil jalan selamat, kata Syekh Sa'ud Jarbu', kita duk baru ada dalam kuliah hadis bab ni ya, bab bacaan Al-Fatihah di belakang imam. Jadi ada bawa pandangan kata tak perlu, ada yang kata kena, macam-macam. Ada bawa pandangan Ibnu Hajar. Cuma Syekh menjawab, orang yang larang kamu baca Fatihah di belakang imam, ataupun orang yang larang kamu baca Quran di belakang imam, orang itulah juga yang suruh baca Fatihah. Maknanya Nabi SAW. Jadi apa yang Syekh buat, menghimpunkan semua hadis. Hadis hak larang kita ambil, mana jangan baca lain daripada Fatihah. Baca hadis yang suruh surah Fatihah, maka istisna'nya ambil situ. Tapi kalau orang nak ambil pandangan tak perlu baca surah Fatihah setelah daripada dalam solat jahriyah, solat yang kuat, kerana berpandangan qiraatul imam, qiraatul ma'mum, qiraat bacaan imam itu sudah cukup untuk bacaan makmum, maka itu pun pandangan yang boleh diamalkan juga. Janganlah duduk bergaduh. Itu masalah ni, khilaf tu berlaku kerana ijtihad mereka tentang bagaimana cara salat yang paling sempurna. Dan dua-duanya dalil kuat berlaku. Dalilnya kuat berlaku. Cuma ihtiyatan, ada saya tengok pada guru-guru saya di Madinah dulu mengambil jalan selamat untuk baca. Mengambil jalan selamat untuk baca. Yalah, kalau kita tengok dari sudut logik, orang yang masbuk tak kena baca dah Fatihah. Itu jelas menunjukkan bahawa bacaan dia sudah ditanggung oleh imam. Sebab bila dia masbuk, dia terus boleh rokok dengan imam, tak kena habiskan Fatihah. Itu salah satu daripada hujjah. Cuma bila dia muafiq, yang tu tak ada masalah. Siapa yang masbuk, bacaan imam tertanggung oleh dia. Tapi yang muafiq ni, menjadi kewajipan bagi dia untuk baca Al-Fatihah. Itu jumhur perpandangan. Walaupun mazhab Malikiyah juga berpandangan kita sebut tadi, sudah cukup bacaan imam bagi makmum. Wallahu ta'ala alam.
Masalah ni khilaf panjang tak habis daripada dulu sampai keluar ni. Jadi bab fiqh tu luas dia punya khilaf. Baik. Cuma jangan sampai mengganggu orang lain lah Fatihah kita tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah." Dan sebut serta ingatlah akan Tuhanmu dalam hatimu dengan merendah diri serta perasaan takut. Tadarruan wa khifatan, merendah diri dan rasa takut. Wadunal jahri minal qawli, dan tidak pula menyaringkan suara. Ke dalam ayat ni ada perintah supaya ingat kepada Allah dalam keadaan merendah diri dan takut, juga dalam keadaan tidak meninggikan suara. Kalau bagaimana maksud ayat tu? Pertama Allah Ta'ala kata wadhkur rabbaka, ingatlah Tuhanmu, berzikirlah. Sifat zikir macam mana? Tadarruan wa khifah, merendah diri dan takut. Kepada siapa? Kepada Allah. Kemudian wadunal jahri minal qawli, tidak menyaringkan suara. Tidak menyaringkan suara. Ni adalah perintah macam mana kita kena berzikir. Jadi kita tak nampak kalau orang duduk berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, lepas tu duduk main pusing. Tak kena dengan ayat ni. Walaupun dia kata tak ada larangnya. Agama ni jangan duk cari larangnya. Allah Ta'ala kata dah, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, petunjuk. Kita dalam agama ni kena cari petunjuk. Supaya kita nak pergi jalan lah, naik kereta, masuk highway tu, kita cari signboard no entry ke, kita cari petunjuk. Kita tengok Kuantan ni jalan dia, kita pun masuk kiri, masuk kanan. Kuantan orang tulis straight, kita pergi masuk kanan. Orang kata kenapa masuk kanan tangan? Tak ada pun larangan nak kata tak boleh pergi ke Kuantan kau ni. Pergi depan sikit, masuk kiri pula. Kenapa pula? Tak ada pun larangan nak kata nak pergi, tak boleh pergi kau ni. La ilaha illallah. Tu ada petunjuk depan tu, signboard tu. Ikut atulah nak pergi ke Kuantan. Samalah kita dengan jalan syurga. Jalan syurga ni datang dengan petunjuk. Tiba-tiba dia ikut jalan lain, dia kata tak ada larangan pun. La ilaha illallah. Habis tu petunjuk ni buat kamu. Carilah petunjuk dalam agama. Dia nak main asal tak ada larangan, boleh buat. Habis tu kalau tu apa fungsi petunjuk? Kalau gitulah hujah selama Nabi tak larang, boleh buat. Habis tu petunjuk ni buat apa petunjuk? Nak tinggal petunjuk ni. Pasal apa? Sebab kita nak. Sebab tu kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, tidak diamalkan satu bid'ah kecuali ditinggalkan dengannya satu sunnah. Maknanya kalau orang tinggal pergi buat benda lain daripada sunnah, secara automatik dia akan tinggal sunnah tu. Nabi tak suruh buat, gitu dia pergi buat. Mana seolah-olah dia meninggalkan satu benda yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbalik kepada zikir tadi. Kalau dia mai berhujah, tak apa, tak ada larangan. Kita ada petunjuk macam mana cara berzikir. Salah satunya ayat ni. Kita tengok para sahabat zikir sampai mengalirkan air mata. Kita tengok mereka ni duduk di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk tenang. Tidak kuat zikir mereka. Malah dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hasan Al-Ash'ari dalam Sahih Bukhari dan Muslim, kata dia,
dalam bahagian perjalanan para sahabat ni meninggikan suara dengan zikir. Dalam musafir, sambil musafir tu kuat dia suara zikir dia. Faqala lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, ayuhan nas irba'u ala anfusikum, manusia, tenang-tenanglah diri kamu, irba'u ala anfusikum fa innakum, ini janganlah kuat sangat, perlahankan suara kamu. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba, sebab kamu bukan minta dengan Tuhan yang pekak dan bukan Tuhan yang jauh tak tahu mana. Innal ladzina tad'unahu sami'un qaribun aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilatih, kerana sesungguhnya yang kamu mohon kepadanya itu, yakni Allah Azza wa Jalla, maha mendengar lagi maha dekat, dan dia lebih dekat kepada kamu berbanding leher unta kamu. Maknanya Allah Azza wa Jalla tu mendengar perkataan hamba-hambanya. Jadi sebab tu Nabi SAW suruh kita perlahankan zikir. Ni jangan duk berzikir kuat seolah-olah Allahu Akbar. Kita nak suruh siapa dengar? Zikir duk kuat-kuat, asyik pakai speaker lagi, ganggu orang nak semayang pun ganggu. Kuatnya dia punya zikir. Bukankah Allah Ta'ala kata wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal. Dia baru hujah, siapa suruh maya lambat? Kita memang nak berzikir kuat, siapa suruh maya lambat? La ilaha illallah. Jadi orang mayang pula salah pula dah. Sedangkan orang semayang tu nak buat benda wajib, dia yang zikir ni buat benda sunat. Tu tak yang melompat-lompat dalam zikir lagi macam-macam. Allahul musta'an. Jadi perintah untuk tidak mengeraskan suara dengan zikir ni sebenarnya datang daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bil ghuduwi wal asal, pada waktu pagi dan petang. Pada waktu pagi dan petang. Yang ni disebut dalam ni waqad kana hadza qabla an disebut pada awal siang dan pada waktu bil ghuduwi wal asal, waktu petang. Wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu jadi dari orang-orang yang lalai. Ni dulu sebelum daripada salat 5 waktu hanya salat 2, satu pagi satu petang. Sehinggalah setelah daripada salat 5 waktu makalah tak ada dah pagi dan petang, melainkan ada 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Dan Allah Ta'ala pesan jangan jadi dari kalangan orang yang lalai, dari orang yang lalai. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat satu perbandingan kepada kita hamba-hamba dia ni untuk mencontohi satu kumpulan hamba Allah yang sangat kuat ibadat dia. Iaitulah siapa dia? Malaikat. Allah Ta'ala kata, innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Sesungguhnya mereka, yakni para malaikat yang ada di sisi Tuhanmu, tidak bersikap angkuh daripada beribadah kepadanya. La yastakbiruna an ibadati, an, tidak angkuh dari beribadah, yakni mereka ni tidak sombong dari melakukan ibadah sehingga mereka meninggalkan. Kalau sombong dari ni dengan sombong dalam lain kan. Sombong dalam ibadah tak boleh juga. Sombong dari ibadah maknanya dia tak buat ibadat. Macam an salatihim sahun dengan fi salatihim sahun. Mujuk Allah Ta'ala sebut an. An maknanya sombong dari melakukan ibadat, berarti dia ni tak buat ibadat.
Kalau Allah Ta'ala kata fi tu susahlah kita. Sebab kadang-kadang memang hati manusia ni bila dia buat amal ibadat, dia berasa dia hebat dengan ibadat dia. Sepatutnya tidak. Makin kuat ibadat, makin tunduk kita kepada Allah. Jadi kalau ada orang makin dia kuat ibadat, dia rasa dia hebat, maknanya dia buat ibadat untuk diri dia. Nah, makin dia rasa makin buat ibadat, makin dia rasa dia hebat, makin rasa buat. Makna dia buat ibadat tu untuk kehebatan diri dia. Sedang sepatutnya orang buat ibadat ni kerana mengagungkan keagungan Allah Azza wa Jalla. Makin banyak dia buat ibadat, makin dia tunduk, rasa kerdilnya dia dengan Allah. Dia puji, dia tunduk, dia sujud, maka dia rasa Allahu Akbar, kerdilnya dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan rasa sombong dari melakukan ibadat, seolah-olah kita ni kalau tak ibadat pun memang dah okey dah. Dah rasa kaya, rasa sihat, tak buat ibadat pun. Jangan. Kita sangat perlu kepada rahmat dan bantuan Allah Azza wa Jalla, dan contohilah para malaikat. Malaikat ni tak pernah sombong, tak pernah takabur dari melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yusabbihunahu, dan mereka senantiasa bertasbih memuji diri Allah. Walahu yasjudun, dan kepadanya lah jua mereka bersujud. Okey. Jadi sebab itulah bila sebut malaikat bersujud, kita pun ikut sujud. Maka kalau kita tengok Quran Mushaf tu kan, dia ada garisan di atas kalimah sujud tu, yasjudun. Maka itulah ayat perkataan yang menyebabkan kita juga turut bersujud. Kerana apa? Kerana kita nak mengiringi atau nak menyertai kumpulannya malaikat yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah awal sajadah dalam Quran. Okey, awal tempat sujud yang pertama. Lepas daripada ni nanti kita baca tak ada ayat sujud, sebab kita mula daripada belakang kan. Jadi lepas daripada ni tak ada ayat sujud. Inilah ayat yang pertama dalam Quran, yang mana dari sudut ke depannya dialah yang mula-mula. Oleh kerana kita mula daripada belakang, maknanya inilah yang last. Lepas ni tak ada ayat-ayat sujud. Baik, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang yang hatinya dekat dengan Allah, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, diselamatkan daripada gangguan syaitan dan iblis, dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan apa saja yang diredai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya nantinya di hari akhirat kita dapat berada dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekadar itulah dulu pagi ni. Habislah kita dari surah Al-A'raf. Al-A'raf, insya-Allah kita akan masuk surah Al-An'am. Okey, kita masuk surah Al-An'am. Dari juzuk yang ke-7 lagi surah Al-An'am. Makin lama makin panjang dah surah kita ni. InsyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.